perlulah juga ditekankan mengenai dengan perkara ini kerana walaupun kita menerima banyak soalan mengenai dengan isu yang sama, tapi perlulah diulang berkali-kali supaya semua pihak yang berkepentingan faham dari segi proses dan juga dari segi komitmen kerja negeri dalam menjalankan tugas untuk memastikan hak-hak adat bumi putra dalam Seksyen 6 dan Seksyen 18 ini dipertahankan. Kerana memang kita tahu walaupun kita selalu berucap di mana-mana majlis yang terlibat dengan pemberian hak milik tanah, kita juga berfungsi maklumat seperti ini. Oleh sebab itulah pihak media perlu juga memainkan peran yang penting untuk menyebarkan maklumat seperti ini supaya dia dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Jadi dalam isu ini untuk makluman juga detail maklumat-maklumat akan diperjelaskan juga oleh yang berhormat Timbalan Premier Datuk Amar Wan Tengah dalam ucapan pengunduhan gelar nanti. Jadi secara ringkas kalau kita lihat dari segi tindakan yang telah kita ambil pada setakat ini, almost 73% of the land which is supposed to be under NCR, under Seksyen 6, sudah disukat, iaitu yang melibatkan 1.1 million hectares sudah disukat dalam ke Pulau Sabah. So almost 73%. Jadi dalam masa yang sama yang sudah diwatakan out of the 11.1 million 867,516 sudah diwatakan. Ini bermakna selagi nyaci diwata belum dikonsider as legal. Tapi walaupun pewatakan itulah yang akan memastikan ia mempunyai legal force. Jadi 867,000 hektar lebih itu boleh tu almost 2.1 million hektar sudah diwatakan dalam proses itu. Jadi keduanya dari segi pengeluaran hak milik, walaupun sudah diwata, jadi proses seterusnya ialah untuk mengeluarkan surat hak milik dalam kanun tanah Seksyen 18 setakat SIN 2016 dan ia telah berjaya diinfokan 77,954 lot. Dan individu yang melibatkan kawasan 97,979,000 hectares, 94,000 hectares, 979 hectares sudah dalam tempoh yang sama. Dari pengukuran lot individu bagi kawasan yang telah diwatakan di bawah Seksyen 6 itu, kanun tanah Sarawak adalah berdasarkan permohonan penuntut tanah. Untuk memastikan jalan kerja pengukuran itu dilaksanakan, actually state government sudah tuju untuk mengambil additional staff Jabatan Tanah dan Sabir 467 orang yang actually melibatkan lebih additional cost of 40 million dari segi gaji dan sebagainya lah. What we call it, menggambarkan komitmen kerajaan negeri dalam isu ini. So additional staff over and above what we have already. So oleh sebab itulah dan keduanya dari segi pendekatan yang telah sedang kita ambil ialah dari segi penubuhan komiti di masyarakat yang tertentu lah. Kalau di Serian kita mempunyai DBNA yang membantu kita untuk memudahkan kita menjalankan penjukatan itu. Kerana selagi kawasan itu ketinihan dari segi tuntutan, selagi ialah sukatan tanah Seksyen 6 dan Seksyen 18 itu akan dijalankan. Jadi setelah Seksyen 6 dibuat dan peningkatan persepadanan ada Seksyen 18,
adalah penting bagi penuntut tanah ya untuk membuat kes, dan si ada pertinihan dari segi dalam antara keluarga ataupun antara bilik, antara kampung. Baru ia dapat datang dengan bantuan orang komiti ataupun orang penuntut di lapangan. Ya aja, very simple. Dan setelah barang tu sudah dipersetujui semua, barulah Jabatan Tanah dan Sabir menjalankan tugas mereka di lapangan. Yang itu tanah mesti ada juga. Kena takut kita dunia ni kelak berkelahi lagi. Kena setuju dari segi padannya. Jadi ialah secara keseluruhannya yang perlu kita kongsi bersama dengan pihak media supaya membantu kerajaan menyebarkan maklumat seperti semua peringkat masyarakat faham dari segi prosedur, proses dan sebagainya lah. Okey, ya secara ini detail lah. Kita ada Permanent Secretary Ministry of Semua Asli dan Pembangunan Bandar, Datuk Zaidi, dan juga Timbalan Tanah dan Sabir Sarawak. Okey, ini soalan atau apakah tindakan yang kita ambil setelah tanah SCA sudah disukat dibagikan tender, kemudian yang menapali tender untuk menjual tanah itu, apa strategi? Memang kita tidak menggalakkan, ya itulah kita selalu berpesan dengan mereka yang menjualkan tanah itu supaya jangan jual, kerana prinsip kita membeli tanah itu tidak tiada tanah, tidak betul tanah itu harus diterokai oleh mereka dengan kerjasama sama ada dengan agensi kerajaan seperti Sastraga dan sebagainya. Dan kerajaan memang tidak dapat you cannot prevent them from selling it, but only certain law that prevented it Bumi Putra to sell to another Bumi Putra. Itu aja yang undang-undang yang kita telah konsentrasi. Tanah asal Malaysia saya sekatan. Tanah yang asalnya ada isi juga yang dikeluarkan dengan title. Nanti ada sekatan ada si boleh transfer, tak boleh jualnya free sebenarnya. Ya tu dah ada Bumi Putra. Itu Ini Bumi Putra aja. Ini hasil dapat ya aja. Ini hasil ada sekatan dari segi penjualan. Tapi si only can be sold to another Bumi Putra. Ya aja. Tapi kita mohonlah, kita mintalah yang sudah ada dapat tanah tu gunakanlah khazanah tu untuk dibangunkan untuk generasi mereka yang akan datanglah pendapatan berterusnya. Ya, kerana kita ada banyak. Kita when we talk about ada peluang-peluang dari segi membangunkan tanah tu, kita ada mempunyai kerajaan agensi kerajaan tertentu dan juga boleh juga diguna untuk carbon credit, carbon offset dan sebagainya. Boleh kita lihat dengan penggubalan bil environment tu pula mungkin kawasan-kawasan NCR tu dapat diperdagangkan untuk carbon dan sebagainya. Not necessary to be cut for agriculture. Okay. That's another part that need to be looked in more detail. Bagaimana kerana banyak ada persoalan yang telah dikemukakan di Dewan, bagaimana tanah NCR itu dapat diperdagangkan dari carbon. So detail of this you can go to the ministry that relevant to policy department dan kita ada kementerian ministeri supaya kawasan NCR itu dapat juga digunakan untuk perdagangan carbon. Okay. Thank you.